Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya, iaitu dalam bab yang ke-6, iaitu tajuk 6.3, kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Perkembangan sistem telekomunikasi negara telah membantu perkembangan ekonomi negara. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia semasa, Malaysia tidak ketinggalan menerapkan aplikasi telekomunikasi dan penggunaan ICT dalam segenap aspek kehidupan. Berikut adalah kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Yang pertama, memudahkan dan mempercepatkan penyebaran maklumat. Segala maklumat yang ingin disampaikan dapat disebarkan melalui aplikasi telekomunikasi di Malaysia. Seterusnya ialah mengembangkan kegiatan ekonomi seperti perindustrian, pelancongan, pengangkutan dan lain-lain. Ekonomi ini dapat disebarkan menggunakan telekomunikasi. Yang ketiga ialah meluaskan pasaran barangan. Barangan dapat diluaskan dengan menyebarkan melalui telekomunikasi. Seterusnya ialah membuka peluang pekerjaan. Sekiranya ada peluang pekerjaan yang perlu disebarkan, bolehlah disebarkan melalui alat telekomunikasi seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Selain daripada itu, kepentingan telekomunikasi ini juga ialah dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Jadi dengan adanya alat telekomunikasi ini, maka kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja. Daripada negara yang jauh pun boleh berhubung. Yang kedua ialah dapat meningkatkan integrasi dan juga perpaduan negara. Integrasi bermaksud perpindahan. Jadi dapat berhijrah daripada negara lain ke negara tersebut menggunakan perisian telekomunikasi dan dapat tahu melalui telekomunikasi. Seterusnya ialah pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan juga teratur. Setiap apa yang ada, maka setiap negara boleh menggunakan telekomunikasi dan juga perkembangan untuk menyebarkan maklumat-maklumat tentang negara dengan lebih mudah. Yang seterusnya, peluang pendidikan yang lebih luas dan juga menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran ada kalanya boleh buat dalam bentuk kelas dan ada kalanya boleh buat dalam bentuk e-pembelajaran. Maka bentuk e-pembelajaran ini boleh menjimatkan kos. Selain daripada itu ialah boleh mengeratkan silaturahim. Jadi ada saudara mara, adik-beradik yang berada di luar negeri ataupun luar negara, maka kita boleh berhubung menggunakan alat telekomunikasi ini. Seterusnya ialah tajuk 6.4, kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Pembangunan telekomunikasi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu daripada keperluan kehidupan manusia telah membawa kepada pelbagai kesan positif dan negatif. Kesan yang pertama ialah kesan positif telekomunikasi. Yang pertama ialah e-perbankan. Urusan perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja. Yang kedua ialah multimedia interaktif, ialah dapat memudahkan sistem pembelajaran. Yang ketiga ialah telesidang, iaitu interaksi maya. Yang keempat ialah perkhidmatan telekesihatan. Pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Seterusnya ialah e-kerajaan. Rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan juga cepat. Seterusnya ialah e-dagang, perkhidmatan dan jual beli atas talian. Seterusnya ialah peluang pekerjaan. Perkembangan pesat dalam pelbagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Dan akhir sekali ialah dunia tanpa sempadan. Maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet. Seterusnya ialah kesan negatif telekomunikasi.
Kesan negatif telekomunikasi ini ada 3. Yang pertama ialah maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan kabar angin sukar untuk ditapis. Apa-apa yang berkaitan, contohnya yang berunsur negatif ataupun yang berkaitan dengan hasutan, maka sukar untuk kita menghalang daripada info ataupun benda tersebut untuk tersebar. Yang kedua ialah isu pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem pangkalan data secara atas talian ataupun dipanggil sebagai sekarang ialah scammer. Jadi masalah ini sukar untuk kita atasi sebab sekarang jenayah cyber ini semakin lama semakin berleluasa. Maka mereka mencari pendapatan dengan cara sedemikian. Yang ketiga ialah terdapat maklumat yang tersebar di laman sesawang yang tidak tepat. Ada berita palsu dan juga ada berita yang betul. Jadi berita yang betul itu kita boleh sebarkan, tapi berita ataupun cerita yang tidak betul maka kita tidak boleh disebarkan. Tetapi benda ini tidak boleh disekat. Kita sebagai pengguna kadang-kadang kita tahu itu ialah benda betul, kadang-kadang kita tak tahu itu ialah benda yang tidak betul. Itu ialah kesan negatif dalam telekomunikasi. Penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Perluasan perkembangan teknologi telekomunikasi membolehkan setiap orang mendapat talian internet. Kemudahan ini membolehkan kita menerima segala maklumat terkini secara terbuka. Namun, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab cuba memanipulasi kelebihan ini untuk kepentingan peribadi. Oleh itu, penggunaan alat telekomunikasi secara beretika perlu diterapkan kepada generasi muda agar kemudahan yang disediakan tidak disalahguna. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pada tata cara penggunaan internet secara beretika. Yang pertama ialah menghargai hasil karya orang lain. Setiap apa yang orang lain buat, kita jangan plagiat. Okay? Jangan plagiat, maksudnya kita jangan mencuri daripada apa yang orang lain buat. Yang kedua ialah menggunakan kata-kata yang sopan dan peribadi tinggi. Maksudnya dalam apa-apa kita nak post kepada orang lain, kita perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Seterusnya ialah menjaga kata laluan dan hak milik peribadi. Kata laluan jangan kongsi kepada orang lain. Nanti ada orang lain yang masuk dalam email kita ataupun dalam akaun kita. Seterusnya ialah mencari kesahihan maklumat dengan merujuk sumber yang tepat. Kita kena cari sumber itu ialah sumber yang tepat. Kita tak boleh menyebarkan apa-apa berita tanpa usul periksa. Seterusnya ialah mengelakkan dari menceroboh hak milik orang lain. Seterusnya ialah sentiasa akur dengan akta komunikasi kerajaan. Kita mesti kena tahu setiap apa yang digunakan berkaitan dengan informasi dan juga maklumat ada akta-akta tertentu. Kalau kita sebarkan, maksudnya akta-akta itu boleh memberi kesan yang negatif kepada kita dan juga boleh menyebabkan kita dikenakan hukuman. Seterusnya ialah menghindarkan diri daripada menyentuh isu-isu berbau agama dan juga perkauman. Itu ialah salah kepada negara Malaysia. Agama dan juga perkauman tidak boleh. Seterusnya ialah menggunakan kemudahan yang sedia ada untuk aktiviti bermanfaat. Guna aplikasi-aplikasi yang ada dalam telefon ataupun guna aplikasi yang ada di dalam internet. Jangan guna aplikasi tersebut ke arah kelalaian. Dan yang akhir sekali ialah membuat penilaian yang berhemah tentang sesuatu isu dengan merujuk kepada yang pakar. Sekian, terima kasih.